Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sedikit ulang kaji tentang topik yang lepas yang kita bincang adalah sebagaimana dalam hadis yang telah diceritakan oleh Zaid bin Arqam, Inna kunna lanatakallamu fi salah. Kami sewaktu dulu kami bercakap di dalam salat. Diulang kaji sikit. Kami bersembang di dalam salat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu zaman Nabi. Yukallimu ahaduna sahibahu lihajatih. Kami bercakap berdasarkan keperluan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang 5 waktu, terutamanya sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikan salat itu dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat ini, kata Zaid bin Arqam, fa umirna bisukut. Kami diperintahkan supaya diam, tak bercakap. Maka manakala dalam riwayat Muslim, wa nuhina 'anil kalam, kami dilarang sama sekali daripada bersembang ketika salat. Ini berdasarkan kisah yang disebut oleh sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam ini, dia menceritakan bahawasanya dia menjawab bersin di dalam salat. Dia mengatakan, ya rahmukallah. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Baginda mengatakan, inna hadhihi salat la yaslu fihi syai'un min kalamin nas. Ini adalah sembahyang yang tidak dibenarkan langsung, yang keluar daripada mulut kita perkataan yang tidak ada kena mengena dengan salat, termasuk jawab salam, termasuk jawab bersin dan sebagainya. Bahkan innama hiya tasbihu wa takbir wa qiraatul Quran. Tetapi yang dibenarkan adalah tasbih, takbir dan juga ayat-ayat Al-Quran. Selain daripada itu tidak dibenarkan untuk kita keluarkan ataupun kita ucap, kecuali doa yang maksur, doa yang Nabi SAW baca ketika tahiyat akhir ataupun dalam ketika sujud. Sebab ada anjuran daripada Nabi supaya berdoa, banyakkan berdoa ketika sujud. Kemudian kita lihat bagaimana eksklusifnya solat ini, sehinggakan nak menegur kesalahan yang dilakukan oleh imam pun mesti menggunakan kalimat tasbih. Lihat betapa eksklusifnya solat. Nak tegur pun tak boleh menggunakan perkataan lain. Tak boleh secara direct yang memberi faham kata dia melakukan kesalahan. Contoh, walaupun dalam bahasa Arab, apabila makmum menegur kesalahan imam, dia kata akhta'ta. Akhta'ta ni bahasa Melayu, kamu salah. Itu pun tak dibenarkan. Bahkan Nabi menyebutkan at-tasbih lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Ucapan tasbih subhanallah bagi orang laki-laki. Maksudnya apabila imam melakukan kesalahan di dalam solat. Kesalahan yang dimaksudkan adalah kesalahan rukun, bukan kesalahan sunat. Nanti janganlah imam tinggal perkara sunat pun nak subhanallah, tak perlu. Apabila imam meninggalkan perkara sunat, tak perlu ditegur. Apabila imam lupa bacaan, tak perlu ditegur. Apabila imam sebutan hurufnya tak betul, tak perlu ditegur. Yang tegur apabila imam lebih rakaat, kurang rakaat, lebih sujud, kurang sujud, itu ya. Perkara yang berkaitan dengan rukun sahaja. Sebab ada yang tegur imam
apabila imam tak ingat bacaan, imam diam lama, diam senyap, dia sedang fikir apakah ayat lepas tu, tiba-tiba makmum di belakang subhanallah, tak ada kaitan langsung. Subhanallah itu tak membantu imam pun. Imam diam, senyap, sebab dia tengah fikir lepas ni ayat apa ni. Tiba ada makmum yang subhanallah, itu tak membantu imam untuk ingat, untuk sambung ayat dia. Kalau nak tegur, sambungkan bacaan dia, bukan dengan menyebutkan subhanallah. Baik, itu adalah yang kita bincang pada yang lepas. Cuma doa-doa yang dibaca ketika solat, termasuk di dalam sujud ataupun ketika tasyahud akhir, itu dibenarkan dengan bahasa Arab, dibenarkan dengan tidak meninggikan suara. Ya. Baik. Okey, soalan ni menarik ya. Bagus untuk kita tambah pengetahuan tentang kunut ni. Kalau kita perasanlah dulu kita amal, bahkan sekarang ni pun ada, bila sampai di satu tempat, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, di situ imam baca perlahan, betul? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi ma afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sampai kepada ayat fa innaka taqdi, imam mula perlahankan suara sampai habis. Maksudnya dalam bacaan kunut tu, yang pertama, bahagian yang pertama dibaca kuat, kemudian bahagian kedua dibaca perlahan. Baik, selaku imam, mana yang lebih afdal? Dia baca perlahan separuh, kuat separuh, ataupun daripada awal sampai habis dibaca kuat? Muktamad dalam mazhab Syafi'i, dibaca daripada awal sampai akhir dengan suara yang kuat. Ini muktamad. Saya menyebutkan pandangan muktamad daripada awal dia baca kunut, bermula daripada Allahumma hdina fi man hadait sampai wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Dia baca sampai selawat yang habis dengan suara yang kuat. Ini muktamad. Saya ulang banyak kali, ini adalah pandangan muktamad. Bermaksud habis yang baca separuh kuat, separuh perlahan tu tak sah lah? Bukan tak sah, tapi kurang afdal. Yang afdalnya adalah daripada awal sampai habis. Ini kalau kita buka kitab fiqh mazhab Syafi'i, banyak diceritakan. Maksudnya ini adalah yang muktamad. Jadi kalau imam baca kuat daripada awal sampai habis, makmum nak kena buat apa? Makmum amin ke makmum baca juga? Baik, kita ambil dulu yang selalu dilakukan. Bila imam baca kuat pada separuh yang pertama, apa makmum buat? Amin, 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 amin. Betul? Sebab itu adalah kalam yang mengandungi doa. Kemudian sampai part yang kedua, fa innaka taqdi wa la yuqda alaih, kita tak amin. Sebab itu ayat bukan ayat minta. Sebab itu ayat dipanggil ayat khabari, ayat statement, ayat bentuk kenyataan. Tak perlu amin. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah baca juga. Sebab itu kita baca juga, fa innaka taqdi wa la yuqda alaih fa innahu la yuzillu man wali, sampailah habis kita baca. Tapi kalau imam baca daripada awal sampai habis dibaca kuat, sampai fa innaka taqdi juga kita kena baca. Jadi tak perlu amin kat situ, kita baca. Walaupun imam baca kuat pada separuh pertama, perlahan separuh yang kedua, ataupun kuat daripada awal sampai habis, kita tetap amin pada yang pertama saja. Sampai fa innaka taqdi wa la yuqda, itu kita juga baca yang sama. Baik, jadi kalau imam baca kuat daripada awal sampai habis, tak ada masalah, bagus. Kalau imam baca kuat separuh, perlahan separuh, juga tidak mengapa. Kalau imam tak baca langsung, tak mengapa juga. Sujud sawi lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kunut ini adalah termasuk dalam sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini dia tidak merosakkan solat.
Kalau kita tinggal sunat ba'd, dia tidak merosakkan solat, tetapi dia mencederakan solat. Apa? Dia tidak merosakkan secara total, tetapi dia mencacatkan sedikit solat. Bermaksud mencacatkan sedikit solat. Tak cantik lah solat kita tu. Kita sembahyang beribadah, kita nak markah 100%. Markah kita nak. Jangan anggap aku sembahyang dapat lulus atas pagar pun tak boleh, 50% pun tak boleh. Janganlah macam tu. Kita nak markah penuh. Bila kita nak markah penuh ni, buat semua yang sunat yang ada. Okey, cuma isu, kalau imam tak baca kunut, adakah makmum boleh baca kunut ataupun makmum kena ikut imam? Makmum kena ikut imam pada perkara yang imam tak buat. Kalau imam tinggal perkara sunat, makmum jangan buat. Kalau imam tak melakukan perkara sunat, makmum jangan buat benda sunat. Kalau imam melakukan perkara sunat, makmum juga kena buat perkara sunat. Sebagai contoh, imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi sebab imam terlebih rakaat. Sebagai contoh, sepatutnya rakaat sembahyang maghrib, rakaat terakhir, imam sepatut duduk tahiyat akhir, tapi imam bangun. Kita tahu itu rakaat yang keempat, ini lebih ni. Kita bangun juga batal. Makmum jangan bangun. Makmum jangan bangun. Kalau dia bangun, dia termasuk menambah rakaat dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, sebab dia tahu. Imam tak boleh, imam tak tahu, imam tak ingat, imam terlupa. Jadi dia bangun rakaat lebih tu sebab dia lupa ataupun dia tak ingat. Kita tahu itu adalah lebih, kita bangun juga, batal. Baik, bila imam bangun, kita masih duduk tahiyat akhir, tunggu kat situ. Tunggu imam kat situ. Sehingga imam juga duduk tahiyat akhir, kemudian imam melakukan sujud sahwi. Kita juga sunat buat sujud sahwi, walaupun kita tak tambah rakaat pun. Ini yang dimaksudkan apabila imam melakukan perkara sunat, makmum ikut. Bila imam melakukan perkara yang membatalkan solat, makmum jangan ikut. Sebab apa? Imam melakukan perkara membatalkan solat, dia tambah rakaat sebab dia lupa. Okey, tak ada masalah. Nak sebut subhanallah apabila imam belum lagi berdiri tegak. Apabila imam dah berdiri tegak, maka imam jangan turun balik. Bila imam baru nak bangun rakaat yang lebih, makmum tegur subhanallah, dia duduk balik. Okey. Tapi imam dah bangun berdiri tegak, jangan dia duduk balik. Walaupun makmum tegur subhanallah, dia tahu kata dia salah, dia buat sujud sahwi. Tak payah turun balik. Okey, itu kaedah dia ataupun itu cara dia supaya sembahyang ni tak batal. Jadi kita nak markah penuh lah. Tentang isu kunut pun begitu juga. Tapi kalaulah kita pergi sembahyang di Perlis, Perlis ni tak baca kunut. Dia sembahyang mana-mana masjid di negeri Perlis, dia tak baca kunut. Jadi dia sujud sah ataupun tidak sah, sebab kedudukan kunut itu sendiri adalah sunat. Jangan gaduhlah bab sunat ni. Ya. Kunut ditambah doa lain. Okey. Kunut dia tambah doa lain, selamatkan Allahumma sunna ikhwanina fi Palestin, apa semua tu kan. Dia tambah minta lindung daripada wabak corona dan sebagainya. Itu dipanggil kunut nazilah. Tak ada masalah. Kunut nazilah ni, kunut lah, kita tahu kunut. Kunut hanya dibaca pada dua tempat ya. Bila? Sembahyang subuh dan juga sembahyang witir pada malam ke-16 Ramadan sampai habis. Dan ada lagi satu kunut nazirah yang tidak terikat dengan waktu, yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Bila kunut nazirah? Sembahyang Jumaat boleh baca, sembahyang Maghrib boleh baca, sembahyang Isyak pun boleh baca. Jadi panjang mana kunut nazirah? Baik, kita ulang balik sejarah berlaku kunut nazirah secara ringkas. Saya cerita ringkas. Nabi SAW menghantar 80 orang
sahabat setelah diminta oleh pemimpin penguasa Najd. Najd ini nama lama dia. Nama sekarang dipanggil Riyadh. Riyadh ni daripada kisah zaman Rasulullah dulu ada masalah. Memang orang Riyadh ni digambarkan dengan buruk-buruk, semua buruk-buruk Riyadh lah. Sekarang pun macam tu juga. Kalau pergi Mekah orang buat ibadat, kalau tuan-tuan nak pergi disco, nak bersuka, nak seronok, pergi Riyadh lah. Riyadh tu pusat dia. Riyadh, penguasa dia pada zaman Nabi nama dia Amru bin Tufail. Dia belum Islam. Diminta dekat Nabi, dia kata, Muhammad, bawa datang sahabat-sahabat kamu ni ke tempat aku, sampaikan dakwah Islam. Sampaikan dakwah. Nabi pun setuju lah. Setuju. Nabi pilih 80 orang di kalangan hafiz Quran. 80 orang ni semua hebat-hebat dalam Quran ni, untuk berdakwah di Najd, di Riyadh. Sampai di satu tempat nama dia Bi'rul Ma'unah. Satu tempat nama dia Bi'rul Ma'unah, perigi Ma'unah. Situ sahabat bermalam dekat situ. Bila bermalam dekat situ, akhirnya mereka diserang hendak oleh Amru bin Tufail punya tentera. Rupanya dia ni niat dia bukan dia nak terima Islam, tapi dia nak memberontak ataupun dia nak mengkhianati Nabi SAW. Akhirnya semua sahabat yang dihantar oleh Rasulullah tu mati. Tak ada seorang berhidup, semua mati kena bunuh tengah tidur. Sebab apa? Sebab apa tak lawan? Mereka tak bawa senjata. Sebab tujuannya bukan pergi perang, tujuannya pergi dakwah. Dakwah tak bawa senjata. Mereka dibunuh beramai-ramai. Sampai berita ni dekat Nabi, Nabi sedih dan Nabi menangis, sehingga baginda baca qunut nazilah 1 bulan berturut-turut. Subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, selama 1 bulan direct. Sampailah Amru bin Tufail ni mati. Sampai Amru bin Tufail mati. Itu adalah sejarah di sebalik adanya qunut nazilah. Sejarah adanya di sebalik adanya qunut nazilah dalam Islam. Jadi kalau nak baca Allah mansur ikhwanana fi Palestin wal Yaman, apa semualah dia nak masukkan dalam bacaan qunut, tidak mengapa. Tapi kalau sembahyang itu sembahyang yang kita tahu adalah qunut nazilah, itu kita tahulah sembahyang Jumaat contoh kan. Tapi kalau sembahyang subuh, buat yang ringkas-ringkas saja. Yang maksud, apa maksud? Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca minta tolong dekat Palestin, orang Islam kita di Syria dan sebagainya, itu buat qunut khusus, dipanggil qunut nazilah dalam solat lain. Dalam solat zuhur ke, ataupun dalam solat Jumaat, ataupun solat maghrib ke, solat isyak. Tapi kalau solat subuh, baca yang maksud. Apa dia maksud? Yang dibaca oleh Nabi saya. Dan imam jangan berdoa untuk khusus untuk diri dia sendiri, sebab Nabi kata ni zalim, menipu makmum. Dia baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Makmum belakang amin amin amin. Padahal dia minta untuk dia seorang Makmum kena tipu imam. Dia tak tukar. Dalam bahasa Arab dia kena tukar ni jadi na. Ni maksudnya aku seorang, na maksudnya kami. Macam tu juga dia baca Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya. Imam baca begitu, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita pun amin 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 amin. Rupanya imam dia minta doa mak bapak dia diampunkan saja, bukan mak bapak kita. Sebab kalau terjemah dia apa? Rabbighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapa aku. Makmum belakang tolong amin untuk imam. Habis mak bapak kami macam mana? Habis diri kami macam mana? Itu salah satu dalam hadis Ibnu Majah. Nabi menyebutkan imam boleh mengkhianati makmum adalah apabila dia mengkhususkan bacaan doa untuk diri dia sendiri tanpa diketahui oleh makmum. Baca apa? Kunut.
Daripada awal sampai habis. Okey, imam baca kuat yang saya sebut tadi daripada awal sampai habis. Makmum dia tak tahu apa. Dia amin dia kerja dia. Tak ada masalah. Dia amin lagi okey daripada dia senyap kan. Dia amin lagi bagus. Mungkin dia tak hafal. Mungkin dia tak hafal doa kunut. Bila dia tak hafal doa kunut, dia tak tahu nak buat apa ni, amin ya. Okey daripada dia senyap. Kan? Sebab itu yang tak hafal, apa bacaan tasbih dan sembahyang, contoh dia tak ingat. Bacalah apa pun. Jangan baca Al-Quran saja. Ayat Quran tidak dibenarkan dibaca selain daripada qiyam. Rukuk tak boleh baca Al-Quran. Sujud tak boleh baca Al-Quran. Habis nak baca Quran ketika qiyam sahaja. Dah tak ingat tasbih, Subhan Rabbil Azimi wa bihamdih, baru nak belajar solat kan. Subhan Rabbil Ala, tak ingat tu, bacalah Allah Akbar, Allah Akbar, subhan. Zikir apa-apa yang diingat. Jangan dia menyanyi sudah dalam solat. Dia zikir apa yang dia ingat. Dalam masalah. Dan kita kena tahu dia asas dia adalah sunat. Kalau sunat. Kalau sunat ni yang nak bagi markah lebih ya. Yang fardu okey semua orang tahu. Yang sunat ni nak tambah kita punya markah. Kemudian hadis tentang pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ni adalah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, Nabi sembahyang, wa huwa hamilun Umamah bin Zainab. Dalam keadaan Nabi sembahyang ni, Nabi dukung budak. Nama dia Umamah bin Zainab, binti Zainab, perempuan, kanak-kanak perempuan Nabi dukung. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Fa iza sajada wada'aha wa iza qama hamalaha. Ini teknik dia. Ini sendiri menunjukkan bahawa sembahyang bawa budak dalam masjid, kita tengok dulu asas dia. Bawa kanak-kanak datang ke masjid, adakah dibenarkan ataupun adakah tak dibenarkan? Banyak kan. Jangan kita marah pula bawa budak masjid apa ni, ganggu. Cuma dari sudut kena jaga, kena kawal, itu pandai-pandai lah kan. Cuma asasnya memang ada. Satu hadis lain Nabi sembahyang imam, kemudian ada tangisan budak. Tangisan, melangis, meraung, tak berhenti tengah sembahyang isyak ni. Sepatutnya Nabi habiskan bacaan surah, tapi malam tu Nabi baca tak habis. Separuh kat terus rukuk. Lepas habis, baginda mengatakan, saya takut ibunya terganggu dalam solat. Orang lain pun terganggu juga, tapi lebih ibu dia. Sebab orang akan cakap, anak siapa ni bawa datang dari bising. Ibu akan lebih terganggu berbanding jemaah yang lain. Mesti kita akan rasa bersalah kan. Anak tu tak salah, Nabi tak marah budak tu. Dan Nabi tak marah juga ibu yang membawa anaknya ke masjid. Tetapi apa yang diambil, langkah yang diambil oleh Nabi adalah ringankan supaya ibu tidak rasa terganggu ataupun ayah tidak rasa terganggu dengan solat. Nabi SAW sembahyang dukung Umamah binti Zainab. Apabila Nabi sujud, wada'aha, Nabi letak tepi. Sujud, letak sebelah. Bila nak bangun qiyam, ambil dukung balik. Ini kena praktik lah. Orang yang nak dukung cucu kan. Rasulullah sembahyang ni, kita tengok budak-budak biasalah. Hasan, Husain ini cucu Nabi, sibtu Rasulullah. Tengah rukuk ataupun tengah sujud ni panjat belakang kan? Tengah sujud datang panjat belakang main kuda-kuda ke apa. Biasalah budak kan. Nabi tak alang. Bahkan di situlah para ulama mengatakan bahawa tidak ada najis tidak mengapa, tidak mumayyiz juga tidak mengapa. Jadi ada yang beranggapan begini. Ini mungkin tak tahulah dia ambil mana fahaman ini. Apabila budak kanak-kanak yang tidak mumayyiz duduk di sebelah dia kata budak-budak duduk sah belakang lah, nanti tak sah ni.
Budak-budak duduk di belakang. Budak tu datang awal, dia duduk saf depan. Contoh, budak umur dalam lingkungan 7 tahun, 8 tahun. 7-8 tahun belum lagi sampai kepada umur balik. Tapi dia dah memayis. Dia duduk saf depan. Bila dia duduk saf depan, imam halau dia pula. Budak-budak belakang, ganggu. Silap-silap, mana nak tahu solat budak ni lagi ikhlas daripada imam. Ataupun dia ni Allah Subhanahu Wa Taala terima solat dia lebih daripada imam. Jadi kena buang tanggapan begitu. Sebab ada orang faham dia boleh memutuskan fadilat saf. Fadilat saf macam mana? Kanak-kanak yang belum memayis ataupun yang belum berkhatan dah senanglah. Ada yang beranggapan kanak-kanak yang belum berkhatan ini tak boleh duduk satu saf. Saya tak tahu dia ambil mana pandangan ni. Sedangkan kalau kita buka dalam kitab-kitab pun menyebutkan bahawasanya tidak mengapa. Dia tidak memutuskan fadilat saf. Cuma dari aspek nak letakkan kanak-kanak di sudut belakang atas alasan yang lain daripada alasan memutuskan saf tak apa. Ataupun kita nak bagi selaras, budak-budak duduk belakang, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita menganggap budak ni mengganggu dan juga memutuskan fadilat saf, itu salah. Jadi ada masjid yang mesra dengan kanak-kanak. Masjid yang mesra dengan kanak-kanak ni banyak. Dia tak halang kanak-kanak untuk dekatkan diri datang masjid dia. Buatlah, banyak inisiatif yang digunakan. Bahkan ada masjid yang bagi duit sekolah. So, siapa datang sembahyang subuh dia bagi RM5. Ya. Kanak-kanak yang datang ke masjid pagi subuh pakai baju sekolah ni, nak ke sekolah, lepas daripada habis masjid bagi seorang RM5. RM5 duit belanja sekolah. Seronok lah budak-budak, penuh lah kan. RM5 dulu RM1 lah, RM1.50 dia bawa belanja sekolah. Ini RM5 pun tak cukup pun bawa. Itu adalah satu langkah untuk menarik kanak-kanak berasa minat dengan masjid. Sebab yang sepatut mengimarahkan masjid ni orang-orang muda. Ni yang berlaku, yang penuh di masjid adalah orang, bukan orang tua, bukan orang tua, orang lama. Yang penuh di masjid orang-orang lama, orang senior. Zaman Rasulullah dulu masjid penuh dengan orang muda. Kita tengok Bilal muda, Zaid bin Sabit muda, Ibnu Umar muda, Ibnu Abbas belasan tahun lagi penuh istiqamah di masjid kan. Ramai orang muda dulu. Yang orang tua ni tidak ada yang lebih tua daripada Nabi SAW kecuali beberapa orang saja. Abu Bakar itu yang lebih senior daripada Rasulullah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, wa syabbun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dalam 7 golongan yang Nabi sebut yang berada bawah naungan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu adalah syabbun, orang muda, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat dengan masjid, sentiasa dalam masjid. Kalau masjid dipenuhi oleh orang muda, itu luar biasa. Kalau masjid penuh dengan orang-orang lama, itu normal. Kalau masjid tak ada orang langsung, itu pelik. Tak ada orang langsung, yang ada jin Islam yang sembahyang. Baik, itu bagaimana Rasulullah apabila sembahyang. Tapi pastikan kanak-kanak yang dibawa dalam solat itu tidak bernajis. Dipakai pampers, pegang sembahyang, basah ini, bermaksud itu adalah najis. Dianggap sebagai membawa najis di dalam solat. Walaupun tak kena pakaian, itu bukan isu. Yang penting adalah dia dipanggil menanggung najis. Macam kita sembahyang, baik boleh ataupun tidak solat dengan memakai kasut. Contoh pergi travel ke mana, bukan khuf, kasut. Dia memakai kasut. Ada hadis tentang Nabi SAW memakai kasut sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang dalam keadaan terlalu sejuk, sehingga ada di sana hukum tentang rukhsah keringanan memakai khuf. Khuf ini adalah serupa macam kasut, tetapi dia lebih
lebih kata apa, taklah macam kasut sangat. Dia macam stocking yang diperbuat daripada kulit. Itu dipanggil sebagai khuf. Sapu di atas tanpa membasuh kaki ketika wuduk. Ada syarat dia, ada macam ada kata apa, perbahasan detail tentang khuf. Kalau kita nak sembahyang pakai kasut, pastikan tapak itu tidak ada najis. Kalau tidak, pakai kasut tengah sembahyang dipanggil sebagai membawa najis di dalam solat. Habis nak buat macam tangan pijak atas kasut. Ini langkah. Pijak atas kasut itu tak dipanggil menanggung ataupun membawa. Baik, kemudian yang terakhir adalah disebut sebagai sutrah. Ini saya nak sentuh tentang sutrah. Sutrah ni maksudnya halangan. Sunat bagi orang yang solat dia meletakkan sesuatu benda di depannya sebagai halangan, tak kira lah apapun, sehingga baginda mengatakan walaupun tongkat Nabi tak tongkat, sebagai sutrah, halangan tempat sujud dia di sini. Jangan sesiapa berani lintas kat sini. Itu dipanggil sutrah. Disebut dalam hadis bahawasanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang kalau mengetahuilah orang yang nak lalu depan orang semayang, dia tahu apa balasan buruk yang dia akan dapat, dia sanggup tunggu 40 tahun. La waqafa 40, dia sanggup tunggu 40 tahun ataupun 40 hari. Lebih baik daripada dia lintas depan orang semayang. Ini banyak kita tengok. Lepas semayang, dia bukan orang tak semayang, dia orang semayang. Tapi dia lintas depan orang semayang juga. Ini baik orang tak semayang lagi. Orang tak semayang pun dia tahu, oh, ini orang semayang, tak boleh ganggu dia. Kecuali di Masjidil Haram. Itu special. Masjidil Haram, lintas depan orang solat, tidak mengapa. Tidak mengapa. Kecuali Masjidil Haram. Lain daripada Masjidil Haram, tak boleh. Lintas orang solat, langkah kepala orang tengah sujud. Tapi kita ni orang Melayu ni masih beradab lagi. Langkah kepala orang sujud, kepijak kepala orang sujud. Ini masalah. Jadi kalau kita melintas di hadapan orang solat, takut amalan kita tak diterima 40 hari. Masalah ni. Sebab lintas yang tak sampai berapa saat ni pun menyebabkan amal tak terima. Sabar sekejap. Orang tu dah nak habis satu, sujud terakhir. Tunggu dulu. Ni banyak saya nak komen ni tentang, terutamanya tentang orang yang semayang di arena. Orang yang beratur panjang maghrib. Maghrib dah nak habis. Imam baca panjang. Surau boleh masuk 3 orang ni. Surau adalah masih masuk 5 orang. Kecil ke? Imam dengan bacaan panjang, dengan wirid panjang, dengan doa yang panjang. Makmum di belakang tunggu, bukan makmum, orang yang berwuduk pun ada lagi, orang yang tengah tunggu imam pun ada lagi. Lambatnya imam ni nak wirid, nak apa tu, bukan sini tempat dia. Jangan sampai dengan sebab kita mengejar yang sunat untuk diri kita, menyebabkan orang lain terlepas sembahyang fardu waktu dah habis. Waktu dia tak sempat sembahyang maghrib sebab kita lambat. Mana lebih bagus? Dia tak sempat solat maghrib, tunggu beratur panjang dengan sebab kita yang sibuk buat benda sunat. Tinggalkan yang sunat tu, bagi ruang kepada orang lain untuk melakukan solat, melaksanakan solat. Wirid lepas tu pun boleh buat. Tak ada masalah hal-hal yang berkaitan dengan sunat. Baik, meletakkan sutra ni sunat. Letakkan beg ke, tapi letak handbag, nanti bangun-bangun handbag hilang kan? Itu pun risau juga kan. Letak phone ke depan ke, letak handbag sujud, bangun hilang. Ada juga orang curi dalam solat. Ya, orang lalu di depan orang solat ni hukum dia haram. Haram. Depan orang solat kita kena faham maksud depan itu macam mana. Tempat sujud. Ini tempat sujud saya. Orang yang lalu betul-betul tempat sujud saya, itu haram. Sehingga dalam hadis Nabi kata falyadribhu, pukul dia. Pukul dia. Macam mana pukul? Bila orang lintas, apa yang perlu kita buat? Halang. Halang dengan tangan. Kalau dia nak juga, bagi sebiji. Itu dalam hadis. Ini bukan saya cakap. Dalam hadis menggunakan perkataan falyuqatilhu.
Imam Syafi'i mentafsirkan maksud falyuqatilu adalah falyadribhu, pukul dia sebab dia degil. Ini bukan orang ni, syaitan ni, kata Imam Syafi'i. Sebab apa? Kalau orang dia waras, bila halang dia tahu, dia faham, dia akan lalu jalan lain, jauh sikit pun okey. Tapi orang nak solat ni dia kena faham, dia kena ada fiqh, dia kena reti juga. Jangan solat depan pintu. Ini soal. Jangan solat betul-betul depan pintu, yang mana dia tahu ini adalah laluan orang ramai. Bila dia solat depan pintu, orang lalu, salah dia solat situ. Sebab ini kalau kita tengok baginda Nabi SAW kalau semayang sunat, apa Nabi buat? Nabi semayang sunat tempat-tempat yang berlainan, dan Nabi akan cari tiang-tiang. Sebab itu kita kenal tiang itu nama tiang taubat. Di Masjid Nabawi kan, ada tiang tu dipanggil Ustuwanah At-Taubah, Ustuwanah Jibril, tiang Jibril dan sebagainya. Jadi tiang-tiang tu ada kisah dia, ada sejarah dia. Sebab itu kalau kita nak sembahyang sunat kita berubah tempat, tak ada masalah kalau nak sembahyang tempat yang sama. Tapi apa dilakukan oleh Nabi dalam riwayat hadis Imam Baihaqi, Nabi sembahyang tukar supaya setiap inci di tempat itu ada bukti kita sembahyang di situ. Setiap inci di masjid itu ada, ini saya pernah solat sini, situ pun pernah, situ pun pernah. Jadi itu menjadi dalil ataupun bukti yang mana setiap ruang yang ada dalam masjid ini kita pernah sujud kat situ. Bukan bermaksud tak boleh kalau sembahyang isyak kat situ, solat sunat kat situ, bukan tak boleh, tak ada masalah. Cuma nak memperbanyakkan tempat sujud dia di tempat ataupun di masjid. Dalam hadis ini Nabi kata, kalau dia tahu apa yang bakal menimpa kalau dia lintas di hadapan orang sembahyang, la waqafa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Lebih baik daripada dia melintas di hadapan orang sembahyang. Jadi kalaulah saya solat di sini, orang lintas dengan 10 kaki di hadapan, itu tak ada isu, itu tak ada masalah. Bahkan orang lintas depan daripada tempat sujud saya pun tak ada masalah. Yang bermasalah apabila melintas betul-betul tempat saya sujud, tempat saya sujud. Ini perlu kepada, kata apa, dia kena faham lah. Faham dia sujud apa. Jangan sia-siakan amal. Dia sembahyang, lepas tu mungkin dia ada urusan, dia nak keluar, tunggu sekejap. Kalau tak boleh tunggu pun dia pusing lah cari jalan lain. Ini tempat, ini masih lagi orang sedang solat. Ini bukan kanak-kanak, orang tua pun ada juga yang lintas macam ni. Jadi perlu benda-benda ni yang mengganggu ataupun yang menyebabkan kita tak dapat markah penuh ni. Orang nak markah penuh tapi dia cukup-cukup makan pun okey lah. Itu tak tolak yang lain lagi. Kalau aku lulus 50 pun okey lah, cukup makan lah tu. Itu belum tolak tak khusyuk lagi, belum tolak ikhlas dia lagi, belum tolak sunat-sunat yang ditinggalkan lagi. 50 kalau tolak tinggal 1, rugi lah. Ini satu benda yang rugi. Sebab itulah mazhab Syafi'i, siapa yang mengkaji mazhab Syafi'i dalam soal amal ibadat adalah paling disiplin dalam bab ibadat, paling mengikut SOP dalam bab ibadat. Sembahyang ni SOP dia ketat. Sembahyang SOP dia ketat, bukan sembahyang, bukan SOP COVID, bukan SOP COVID. SOP solat itu sendiri yang telah ditetapkan oleh syarak itu sendiri dah ketat. Jadi kita bincang tak boleh bersembang, bahkan tak boleh sebut langsung perkataan-perkataan lain. Kemudian kita belum sentuh lagi tentang saf, kedudukan saf dan sebagainya, bacaan-bacaan dalam solat. Fokus kepada tempat sujud apabila solat. Itu menunjukkan bahawasanya ada disiplin sembahyang. Ibadat ada disiplin, bukan buat suka hati. Dia ada disiplin yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Baik, ini sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung
pada bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.